وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب Amin. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى Amin. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله Amin. رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Aduh, tengok ni. Tak boleh dah. Okey, so kita akan mulakan. So is bit on heavy. Okey. Okey, set. Okey. So kita mulakan pembentangan hari ini. Saya akan panggil je. Saya tak ingat, maksudnya saya sebut nombor kumpulan. Maksudnya kamu kumpulan 1, 4A, contoh macam tu. Okey. Jadi korang boleh share. Nampak tak boleh, saya tak boleh nak share sebab biasanya saya akan sharekan skrin juga untuk kamu baca soalan. Tapi nanti kotak saya tak boleh nak admit orang. So kita mulakan kelas kita dengan pembentangan. Saya nak grup yang ketiga daripada 4A. Grup ketiga 4A. Okay, ready? Masing-masing tahu kan siapa grup ketiga dia tu? Oh, sorry. Iklan pula muka murid saya. Okay, grup ketiga 4A. Grup ketiga 4A. Ready? Suruh bentang pun senyap juga. Siapa grup ketiga 4A? Tak masuk lagi? Okay. Oh, Adam Adam? Ya, cikgu. Okay. Okay, jadi tengok. Okay. Nampak semua? Oi, manusia-manusia di dalam ini. Tolong bersuara. Okay, good. Yang suara gitulah. Nabila. Okay, teruskan. Adam? Ya, cikgu. Sekejap, cikgu. Okay. Mula-mula, soalan dia katakan ungkapkan perpuluhan jadi semula 0.969696. Jadi dekat sini kita dah boleh nampak yang 96 ni yang berulang dalam bentuk pecahan yang termudah. Jadi kita tulis 0.96 tambah dengan kita tinggalkan 3 tempat kosong sebab ada 3 digit kat sini. 0.0096 dan seterusnya. Kita tinggalkan 5 tempat kosong kat sini. 0.0000 kali 96 dan seterusnya. Jadi A kita, jemputan pertama kita adalah 0.96. Kita punya R adalah 0.01. Kita bahagikan T2 dengan T1. Kita akan dapat 0.01. Jadi kita nak dapatkan dalam bentuk pecahan termudah ni, kita guna formula S infinity. Kita letak A bahagi dengan 1 tolak R. Jadi A kita adalah 0.96 bahagi dengan 1 tolak 0.01 sama dengan 0.99. Kita bahagikan dapat 32/33. Okay. Itu saja cikgu. Okay, Yang lagi 2 soalan saya bagi kawan saya yang lain sembahkan. Okay, good. Dan sekiranya ada soalan, macam Adam soalan tadi, kalau dia ada nombor yang tidak berulang kat depan dia, contohnya ada 2 ke 3 yang tak berulang, nombor tu kita tambahkan saja. Okay, next siapa? Siapa lagi? Siapa Adam? Grup Adam? Saya grup dengan Akram, Amsyah dengan Amir. Okay. Akram? Tak ada lagi? Tu ada tu Akram? Soalan Ready? mana? Saya belum buat lagi.
Aku sembelih juga budak ni tahu. Okey, siapa nak bentangkan? Kalau tak buang masa je nanti. Cepat, siapa nak bentangkan? Siapa dah bentang? Saya maksudnya nanti dah tak ada lagi lah. Siapa nak bentangkan? Okey, siapa-siapa je boleh? Awak bagi tahu soalan dekat slide yang mana. Cepat. Sebab soalan tak banyak pun kan. Cepat-cepat, siapa nak bentang? La haula wala quwata illa billahi alil azim. Ada manusia ke tak dalam ni? Sekejap cikgu, sekejap. Ah. La ilaha illallah. Okay, good. Saya nak lepas ni next siapa tak kisah. Kalau tak saya panggil nama awak. Okay. Kalau tak awak sendiri. Saya lagi suka sebenarnya awak volunteer. Okay, Aish tak boleh besar lagi Aish Pakai handphone ni. Okay. Okay, start. Aish dekat nombor 71 Slide 12. Slide 12. Okay, sebab kan saya record jadi saya kena okay ni soalan dia. Okay, korang sebab Aish yang present jadi korang tak boleh nampak soalan. Okay. Okay Aish baca, saya bacakan dulu Aish bacakan soalan. Okey. Diberi bahawa 1 X kuasa 2 X kuasa 4 X kuasa 6 titik-titik adalah suatu janjang geometri dan hasil tambah hingga ke tak terhinggaan ialah 3. Yang pertama kena cari nisbah sepunya dalam sebutan X. Yang kedua kena cari nilai positif bagi X. Okay. Teruskan. So, I buat. Boleh nampak tak Cikgu Cameron? Sekejap Korang kena pinkan Aish kot. Boleh nampak? Boleh. Kalau pinkan Aish nampak. Okay, teruskan Aish. Nampak. Okay, so yang pertama tu dia suruh cari Nisbah sepunya. nisbah sepunya. Hmm. So, kan tadi dia bagi 1, lepas tu X kuasa 2, dia bagi lagi X kuasa 4. So, R dia adalah X kuasa 2. Sebab kalau sebutan kedua bagi dengan sebutan yang pertama ni, dia akan dapat X kuasa 2 juga. Okay, good. So, yang B tu, dia kata hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. Jadi, kita kena pakai S infinity. So, formula S infinity ialah A per 1 tolak R. Sama dengan 3. Okay. So, cari X tu dapat punca kuasa 2/3. Okay, set 2/3. Punca kuasa 2/3. Okay. Boleh Jadi dekat sini hati-hatilah sebabnya bila melibatkan algebra ni, saya awak nampak dia kuasa 2 bermaksud dekat sini dia adalah you akan dapat 2 jawapan. Tapi dia positif negatif sebab dia set kan. Tapi soalan ada arahan kan tadi, dia nak nilai positif kan? Jadi bila nilai positif, Aish tak boleh tinggalkan macam ni. Okay.
Okey. Betul. Sebab dia dah bagi arahan. Kalau tak, kita ada satu lagi negatif set 2/3. Okey? Okey, betul? Okey, good. Next. Siapa lagi, Aish? Siapa lagi? Faiz. Okey, Faiz. Faiz ready? Faiz? Faiz ada tu saya nampak. Cepatlah. Faiz? Nampak cikgu? Okey, Sat. Kalau pin nampak insyaAllah. Okey, nampak? Saya buat soalan 72. Soalan? 72. Okey, bawah dia lah kan? Okey. Hmm. Okey. Soalan dia diberi X kuasa 2, X kuasa 4, X kuasa 6, X kuasa 8 ialah satu janjang geometri dengan keadaan kosong lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Hasil Okey. tambah hingga ke tak terhinggahan janjang ini ialah 1/3. Lepas tu dia suruh cari nisbah punya janjang ini dalam sebutan X. Okey. Maknanya dia nak R. So saya buat X per 4. Soalan X kuasa 2. Okey. Tu soalan B dia nak nilai X. So dia kata 1/3 tu hasil tambah ke tak terhinggaan. So formula Sama hasil kan tambah dengan ke tak soalan yang terhinggaan. tadi, betul tak? Betul. Dan abang tengok soalannya tahun 2010, 2011. Berturut keluar yang sama. Okey, teruskan. So formula hasil tambah ke tak terhinggaan A per 1 tolak R kita samakan dengan 1/3. Lepas tu masukkan nilai A dengan R. Lepas tu kita kira kita dapat punca kuasa 1/2. Okey. Dapat? Kejap. Saya... Okey. A, masukkan formula. Okey, betul. Okey, good. Okey. Ada soalan? Okey, Tanya. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, next. Siapa? Terus. Tak kisah siapa-siapa je saya nak. Supaya nanti siapa yang internet tak okey, sebab ada yang bagi tahu saya internet tak okey, dia boleh tengok bila-bila. Sebab bila awak nak share, awak present, sebelum awak present tu saya sharekan soalan. Jadi nanti masa dekat record tu, masa yang saya dah rakam ni, akan nampak ada soalan, lepas tu solution dia. Jadi kena cepat sikit lah, jangan buang masa. Siapa-siapa je boleh, saya tak kisah pun. Sebab kalau ikutkan, saya tak adalah lewat sangat share semalam kan, soalan tu. Dan benda tu sikit je. Cepat sikit. Siapa? Cikgu, grup Ya, Nisma nak bentang. Siapa? Grup 5. Okey, 4A. good. Okey. Okey, present. Siapa sekarang yang present? Nisma ajak. Okey, Nisma. Okey, Nisma. Okey, good. Okey. Okey. Untuk soalan 91A, dia suruh cari isi padu dalam sebutan pi. Mula-mula kita guna formula T sama dengan A tambah N tolak 1 darab dengan D. So kita masukkan nilai, kita akan dapat 36 cm. Lepas tu kita ambil pula formula isi padu, kita kira macam biasa. Tapi pi tu tak payah gantikan dengan nilai sebenar pi iaitu 22/7 tu tak payah. Sebab dia nak sebutan pi tu. So dapat 324 pi cm padu. Lepas tu soalan B pula, dia cakap dia nak nilai N. So kita ambil formula isi padu
iaitu pi J2 darab T. Lepas tapi T tu kita gantikan dengan formula ni, N per 2A tambah N tolak 1D. Lepas tu kita masukkan nilai macam biasa. Lepas tu yang pi dengan pi ni boleh potong. Lepas tu kira macam biasa. Lepas tu kita akan dapat X tolak 12, X tambah 15 sama dengan kosong. Lepas tu ambil kalkulator, EQN kan dia. Kita akan dapat dua nilai. Nilai pertama 12, nilai kedua negatif 15. Lepas tu tapi kita akan ambil yang nilai positif je. Tu je. Okey, sebab N dia tidak boleh negatif. Okey. Okey, saya nak ingatkan dekat sini, tengok bila kamu faktorkan ni, factorization method ni, you tengok 18N kuasa 2 tambah 54N. Okey, saya nak kamu biasakan, selepas kamu dah dapat jawapan ni, you tengok bila you expand, X darab dengan X, dia adalah X kuasa 2. Tapi dekat atas adalah 18X kuasa 2. Dia N ke X ni? N dia N bukan X kan? N kan awak guna? Betul tak? Ni, N. Jadi kalau N bawah sampai N Okey. Jadi dekat sini you pastikan betul sebab kamu tekan calculator memang betul. Sebab calculator dia dah factorize. Okey. Dia dah simplify. Dia dah simplify means dia dah divide by 18. Barulah dapat jawapan macam tu. Faham tak maksud saya? Faham tak? Kan saya dah ingatkan banyak kali sebab awak tengok ni, contohkan kat sini X darab X kuasa 2. Tapi dekat A-nya 18X kuasa 2. So kat situ tak valid sebab A dia tak sama. Cumanya untuk soalan ini dekat factorize tu tak adalah markah, tapi nanti kamu dah terbiasa, kalau terbiasa silap nanti dekat soalan yang markah factorize tu ada, kamu akan rugi 1 markah. Sayang. Boleh? Okay, good. Next. Okey, sebelum saya lupa. Tadi kalau awak tengok soalan tu pasal isi padu kan. Jadi sebenarnya awak kena ikut pada soalan. Kalau soalan tu pasal isi padu, you list dulu isi padu. Baru cari dia punya D ke R ke. Kalau soalan tu pasal area, cari dia punya area. Cari 3 sebutan. Kalau dia perimeter, cari perimeter. Sebab soalan biasa macam tu. Dia tanya pasal area, perimeter, volume. Macam tu. You kena list dulu supaya kamu akan dapat nilai R atau D yang betul. Okay? Next. Okay, good. Soalan nombor berapa sekarang? Nabila? Baik, saya nak buat Okay. Siapa ni? soalan. Saya Okay, Megat. Megat. Aku tengok muka bukan Megat. Okay, mana okay, sekejap Megat present dah? Saya tak present lagi. Oh, tak present lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, kalau salah cikgu tolong betulkan boleh? Salah memang kena rotan je. Okay, cepat. Share screen. Oh, sini. Ya. Nampak sangat tak pernah buat pembentangan. Macam mana nak share screen? Meet will start capturing everything that display on your screen. Don't show again ke apa cikgu? Atau apa ni? Start now. Start now tu. Share lepas tu start now. Kau tak nak. Kau pakai apa ni? Saya pakai phone. Oh, pakai phone. Okay, soalan nombor? Soalan nombor 73. 73. Sekejap sebab Okay. 73 Megat? Okay, baca Megat. 73. Dalam suatu janjang geometri, sebutan pertama ialah 64 dan sebutan keempat ialah 27. Hitungkan nisbah sepunya hasil tambah sebutan-sebutan janjang itu hingga ke tak terhinggaan. Saya boleh stop sharing Saya jawapan pula. Okay. So kat sini dia kata janjang geometri. Sebutan pertama ialah 64. Awak tuliskan A sama dengan 64. Sebutan keempat dia geometri. So sebutan keempat kita dapat 27. Dia cari nisbah sepunya. Okay, good. Teruskan. Pusing. Kenapa? Nampak kipas? Tak dapat lah. Okay. Cikgu nampak ke? Nampak. Kawan-kawan nampak ke ni? Nampak. Okay, good. Nampak. Okay.
Ya Allah, macam ni. Dia punya A dia 64, Mm-mm. 7 tu 27 lah. Mm-mm. Masuk-masukkan lepas tu dapat H ni. Mm-mm. Okey, senang je kan? Okey, good. Baik. Teruskan. Tukar-tukar tolak-tolak je tu. Ya. So yang B tu dah dapat R, masukkanlah. Lepas tu dapat. Dapat. Best kan jawab dapat. Okey, nampak kan? Dah betul lah tu dia terangkan. Kamu masuk aja nilai A. Jadi yang penting kat sini kamu tahu bahawa T4 tadi, T4 adalah AR kuasa 4 tolak 1. Tak payah tulis AR kuasa 4 tolak 1 tu. Terus saja buat. Kalau T4, AR kuasa 3. Kalau T10, AR kuasa 9. Macam tu. Okey? Okey, good. Okey, teruskan. Dah. Dia sampai B dia banyak tu. Dia dah siap. Yelah. Betul lah. Okey, tahniah. Okey, blah lah apa lagi. Sorry cikgu. Okey, next. Siapa? Tak ada ke? Siapa seterusnya? Nabila? Ya, cikgu. Engkau tak menang? Ha? Engkau tak menang? Sekejap. Akram, dah siap belum Akram? Tengah buat sikit lagi. Okey, cepat. Siapa-siapa je? Izol? Kristina? Siapa yang tanya saya hari tu pasal ni? Siapa yang bertanya saya pasal kerja ni? Dia dah buat dah belum? Alah, saya lupalah siapa yang tanya saya hari tu. Banyak pula dah WhatsApp ni. Ada tak orangnya di dalam yang bertanya saya, yang mengingatkan saya pasal tugasan ni? Orangnya tak join juga. Kita ada 47 orang. Okey, bermakna ada 14 orang tak join, ada 2 orang yang bagi tahu saya. Ya, saya. Cepatlah. Aduh, buang masanya. Kumpulan Kristina, cikgu. Okey, cepat. Tak apa. Tak apa, Umi tak cakap. Ni dia orang cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, soalan ni merupakan soalan bulatan. Diberi seutas dawai panjangnya 108 cm. Maksudnya dawai yang dia ambil, dia guna panjang-panjang tu adalah 108 cm. Okey, jadi kemudian dia bahagikan kepada 8 bahagian. Okey, diberi diameter bulatan itu berbeza 1 cm. Jadi kat sini kita dapat tahu dia adalah 1 cm. Okey, jadi soalan A dia nak minta panjang diameter bagi bulatan yang terbesar. Maksudnya bulatan yang ke-8. Okey, next. Kristina. Okey. Kita dah tahu A dia berapa. Kita dah dapat tahu D dia 1. N dia 8. Dan TN dia 8 lah. Kemudian diberi SN. Maksudnya jumlah keseluruhan 108 pi. Untuk formula panjang lilitan, pi D sama dengan 108 pi. Jadi kita boleh clash pi tu dapatlah 108 cm untuk diameter. Okay. Jadi kita masuk ke dalam formula SN N per 2, 2A tambah 6 N tolak 1D ni. Masuk-masuk, kita nak cari A dia. Kita buatlah macam biasa, dapatlah A nya 10. Tapi ni belum habis lagi. Sebab kita nak cari term yang ke-8 ni berapa panjang dia. Jadi term yang ke-8, kita gunakan A tambah N tolak 1D. Masukkanlah A tadi 10. Kemudian N tolak 1, 7 lah kan. 7. Kemudian darab 1, dapatlah jawapan 17 cm. Okey. Okey, faham tak? Faham tak? Ada soalan?
Tengok kat situ seutas dawai yang panjangnya 108 pi cm dipotong untuk membentuk 8 buah bulatan. Maksudnya dari kecil sampai ke besar. Dia kata diameter bulatan berbeza dari antara satu sama lain. Okey, dan dia kata kat sini secara berturutan dia bertambah sebanyak 1. Hitung panjang perimeter bulatan paling besar. Okeylah. Jadi dia kata bulatan paling besar bermakna bulatan yang ke-8. Kemudian dia kata bilangan maksimum bulatan yang diperoleh jika panjang asal dawai ialah 300 pi sentimeter. So kita kena tengoklah. Jadi dia kata maksimum. Tolong tunjuk balik jalan kerja awak tadi. Okey, kat sini mana dia? Oh belum okey. Okey, teruskan. Okey. Ni dah terang ke belum? Belum B. Okey, terangkan. Rania, Sekejap, Casey nak tunjuk balik soalan tadi. Bilangan maksimum bulatan yang diperoleh jika panjang asal dawai itu ialah 300 pi sentimeter. Kita dah dapat dia nak bilangan maksimum. Jadi kita dah dapat A dia, kita dah dapat D, kita dah dapat kita nak cari N. Jadi kita buat Fn bersamaan dengan 300 pi sentimeter. Tapi kita nak buang dia punya pi, kita kena bahagi dengan diameter dia, iaitu pi D. Kita dapat 300 cm. Jadi Fn dia 300 cm. Jadi kita masukkan dalam formula Fn bersamaan dengan N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1 dalam kurungan D. Bila kita dah masukkan dalam formula, kita dapat 600 bersamaan dengan 20N tambah N kuasa 2 tolak N. Lepas tu kita jadikan dia sebagai persamaan and then faktorkan dia. Bila kita dah faktorkan, kita akan dapat N bersamaan dengan 16.77 lagi satu N bersamaan dengan negatif 35.77. Jadi kita ambil dia punya N yang terdekat, iaitu N bersamaan dengan 16. Okey, boleh kat sini sebenarnya awak macam ni tau. Dia tak boleh guna tanda sama dengan. Okey, sebab dia kata maksimum paling banyak. So awak akan guna tanda lebih kecil. SN ni tak boleh guna sama dengan, faham? Baru nanti jawapan dia kamu akan dapat N kurang daripada 16.77, jadi dapatlah N16. Faham? Faham tak? faham cikgu? Jadi tangan tanda sama dengan. Boleh Okey, next. Cikgu, Ya. kumpulan saya nak habiskan pembentangan. Okey. Soalan apa Jap. Saya present. Okey. Ni soalan ke-78. Okey. Okay, so macam mana soalan tadi? Soalan tu dia tanya cari nilai H tambah K. So dia punya hasil tambah kalau tengok kat soalan tu dia letak titik atas tu dekat 6. Jadi maksudnya 6 tu nombor yang dia ulang-ulang. Kejap Akram. Soalan nombor berapa Akram tadi Akram? 78. 78. Okey. Okey, baca Akram. Okay, dekat soalan tu dia ada letak titik kat nombor 6 tu. Maksudnya nombor 6 tu menjadi nombor yang dia ulang-ulang kan. So bila dekat kita buatkan equation dia tambah-tambah semua tu, dia punya kalau 0.1 ni bukan A dia sebab A dia macam sebab dia nombor yang berulang tu 6 kan. So kat 0.06 tu kira A. Start dari situ. So kat sini sebutan pertama dia 0.06. Maksud dia punya ratio beza dia 0.06 bagi 0.06 yang T3 dengan T2. So sama dengan 0.1. Lepas tu masukkan dalam formula S infinity equals to A over 1 minus R. 0.06 over 1 over minus 0.1 dapat 0.06
bagi 0.9, lepas tu kita kena tambah 0.1 sebab 0.1 ni ada Okey. kat depan tu. So dapat 1/6. So kiranya H per K sama dengan 1/6. H tu kalau tengok kat sini sama dengan 1, K sama dengan 6. So dia tanya cari nilai H tambah K, H tambah K sama 7. Dah siap. Okey, dah siap. Okey, ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau ada nombor yang tak berulang iaitu 0.1, okey. Jadi ada 0.1 tu nombor tu tak berulang, dah dapat jawapan. Contohlah, ini kalau soalan tu tanya dia punya hasil tambah ketakterhinggaan tu kan. Nampak dia tambahkan dekat ujung 0.1. Okey, jadi ini yang dimaksudkan dengan yang saya bagi tahu tadi untuk nombor yang tak ada titik kita tambahkan saja kemudian. Faham? Boleh Okay, good. Next. Tak banyak kumpulan ni yang bentang ni. Okay, kumpulan yang tak bentang ni, saya nak awak record. Okay, tak kisahlah guna phone ke apa, record suara kamu, lepas tu share dalam group. Share dalam group. Untuk kumpulan, siapa-siapa yang kumpulan dia tak bentang lagi. Faham? Okay, seterusnya. Ni soalan nombor 70. 79. 79 kan? 78 dah tadi. Okey, nampak? 79 titik dia kat 456. Okey. Dia kata ungkapkan P dalam sebutan pecahan termudah. Dia sebenarnya untuk soalan ni kamu boleh check daripada kalkulator sebelum kamu dapat jawapan untuk pastikan jawapan tu betul ataupun tidak. Kan? Tapi kita mesti tunjuk jalan kerja. Okey, teruskan. Okey, soalan ni bentuk dia sama je macam soalan dua soalan yang sebelum ni. Dia kata diberi P sama dengan 1.05456. Dia tunjuk 3 titik di atas 456 ni, maksudnya dia akan berulang dekat 456. Jadi dia kata diberi P ialah perpuluhan jadi semula. Ungkapan P dalam bentuk pecahan yang termudah. Ungkapkan P dalam bentuk pecahan yang termudah. Jadi dia minta kita untuk ungkapkan P ni 1.05456 dalam pecahan yang termudah. Jadi P kita ada 1.0556 yang akan berulang adalah 456. 1.05 ini tak dikira sebagai A sebab dia bukan nombor pecahan, nombor perpuluhan jadi semula yang berulang. Jadi kita ambil 0.00456 ni sebagai A. R kita kena bahagikan T2 dengan T1. Yang ni bukan kira 1.05 ni tak kira T1. Kita bahagi dapat 0.001. Okey. Jadi kita guna formula S infinity sama dengan A bahagi 1 tolak R sama dengan 0.00456 bahagi dengan 0.999. Kita akan dapat 38/835. Jadi 38/835 ni bila kita tambah dengan 1.05 kita akan dapat jawapan 35,117/333,000 kalau kita tekan kalkulator. Tapi cikgu, kalkulator saya tekan, saya tak dapat nombor pecahan. Saya rasa ada beberapa kalkulator je boleh dapat. Betul. Memang ada kalkulator yang tak boleh. Sebenarnya tapi dulu memang sebenarnya tak boleh pun. Jadi dia unfair pada yang kalkulator yang boleh kan. Tapi memang sekarang ada kalkulator yang boleh. Dia macam juga kalau awak tengok ada kalkulator, cuma kalau Casio dia tak boleh. Dulu ada kalkulator Sharp tau. Kalau kamu belajar nanti untuk number base, dia boleh kamu kalau ikutkan asas cuma belajar 2, ada asas 5, base 5 ada. Kalkulator tak ada untuk base 5. Tapi kalkulator tu dia ada. Macam tu. Jadi sama juga dengan yang ini. Memang ada kalkulator yang tak boleh. Okey, tengok kita tengok kalkulator saya boleh ke tidak dekat sini. Okey, sebab kalau ikutkan hari tu boleh. Kalkulator saya yang kalkulator betul lah. Kalkulator yang kat sini kita tengok dia 05456. Okey. Nombor yang berulang adalah 456. So saya buatlah 456 456. Okey, 456. Okey, cukuplah. Okey, buat tanda sama dengan, then you tekan pada shift, you tekan fraction. Nampak? Tak boleh. Nampak? Okey. Tapi Adam, maksudnya untuk nombor ni je ke atau semua nombor Adam punya tak boleh?
Saya ada beberapa nombor boleh. Ada Kan? beberapa Sebab nombor tak ini boleh. saya rasa sebab nombor dia terlampau kecil. Maksudnya kan pecahan ni, nombor yang ini terlampau besar. Tapi sebabnya kalau contoh saya rasa kalau bagi contoh kita ambil 1 saya buat 3 kan. Ini dia berulang. Okey, sama dengan shift ABC. See? Nampak? Boleh. Kan? Jadi nombor dia besar, maksudnya maksud saya besar ni kan 35,000. Mungkin tak boleh. Tapi try lah, mana tahu ada kalkulator yang boleh ke kan. Sekarang ada kalkulator yang warna pink tu tu cuba dulu Kak. Okay, next. Siapa lagi? Cepat, ada lagi masa Cikgu. Ya. Cikgu. Kejap. Saya cikgu saya. Ya, Zaim. Saya je. Hafiz yang bentak yang ni. Soalan nombor 89. Boleh besarkan lagi tak tu? Tak boleh dah? Tu boleh tu. Okey, buat. Ketawa. Tiba-tiba ketawa. Kau betul tak betul ni? Soalan dia kata bilangan bata pada baris yang paling bawah ialah 100 ketul. Bagi baris-baris yang berikutnya, bilangan bata adalah 2 ketul kurang daripada baris yang di bawahnya. Tinggi setiap ketul bata itu ialah 6 cm. Ali membina sebuah tembok dengan menyusun bata mengikut susunan itu. Bilangan bata pada baris paling atas ialah 4 ketul. Hitungkan tinggi dalam cm tembok itu. Okey. Cikgu, dia kalau terbalik boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Dia sepatutnya sebutan pertama ni 100, sebutan terakhir 4. Boleh. Masalah kan? Boleh, terbalik pun tak ada masalah. Engkau kalau aku terbalikkan pun boleh juga. Jadi tak ada masalah pun. Okey, jadi sebutan pertamanya 4 dan beza sepunyanya adalah 2. Kita pakai formula TN sama dengan... Kalau kita letak A-nya kat bawah, kita punya D akan jadi negatif. Kan? Okey, teruskan. Teruskan. Oi. Zaim. Jadi kita pakai formula TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Yo. Ya Allah, yo lah pula. Cepat. Ya. Jadi maksudnya tinggal tukar nilai. TN tu adalah 100. A adalah 4. N 1. Dan D sama dengan 2. Jadi tinggal angkat dan selesaikanlah. Dapatlah jawapan. Untuk ada berapa sebutan. Lepas tu dapatlah 49. 49 darablah dengan 6 adalah berapa jumlah dia dalam sentimeter. Okey. Faham jadi itu dia. Okey, next. Teruskan. Bagus. Yang kedua, kita pakai formula SN sama dengan N per 2 A tambah L. Sebab dah ada sebutan terakhir. Yes, good. Jadi tinggal masukkan nilai. Dapatlah 2,548. Lepas tu 2,548 tu darab 0.40 sebab dia kata harga sebiji seketul bata ialah 40 sen. Lepas tu darab dapatlah 1,019 sen. Okay, good. Betul. Bagus. Senang. Okay, good. Tahniah. Lagi? Kau buat seorang ke buat dengan kawan ni, Zaim? Buat sendiri ke buat kawan? Okay, siapa kawan kau? Hafiz. Hafiz dengan? Hafiz, yang lain tak tahu. Siapa? Okay, next. Siapa lagi? Cikgu bulan 6. Okay, good. Teruskan. Present. Cepat.
Okey. Cikgu nampak tak slide kat sebelah? Mid tu. Nampak. Kalau Okey. tak apalah. Dia Lepas kan. ni saya zoom. Lepas ni saya zoom. Okey. Farisha mulakan. Soalan nombor berapa tu? Soalan nombor berapa? Nombor 94. Okey. Baca soalan dulu. Rajah menunjukkan sebahagian daripada dinding berbentuk segi empat tepat yang dicat dengan warna merah R, biru B dan kuning Y secara berselang-seli. Tinggi dinding ialah 2 meter. Panjang sisi segi empat tepat yang pertama ialah 5 cm dan panjang sisi bagi setiap segi empat tepat berwarna berikutnya bertambah sebanyak 3 cm. Diberi bahawa jumlah segi empat tepat berwarna ialah 54. A1, cari panjang sisi dan CF bagi segi empat tepat berwarna yang terakhir. Dia suruh kita cari segi empat tepat dalam panjang sisi segi empat tepat warna yang terakhir. So, kita guna formula TN sama dengan A tambah N tolak 1D. Lepas tu kita masukkan nilai dia. N tu 54 sebab soalan dia dah cakap segi empat tepat warna jumlah dia 54. A lah 5, D 3. Lepas tu kita dah masukkan, kita kira macam biasa. So dapatlah jawapan dia 164 cm. Okay, good. Next. Untuk A2 pula, soalan dia cari jumlah panjang dalam cm dinding yang dicat. So sekarang ni kita nak kena cari S54. Kita kena guna rumus N per 2, 2A tambah N tolak 1 darab D. Lepas nanti kita masukkan je semua nilai dia N54, A5, D3. Nanti akhirnya kita akan dapat 4,563. Okey. Ada soalan tak? Clear tak dengan soalan ni? Awak jangan dengar je. Awak kena clear ke tak? Awak pastikan awak betul-betul clear. Okey, soalan B pula. Soalan dia apa? Sekejap cikgu. Okey. Okey, soalan B. Segi empat tepat berwarna yang keberapa mempunyai keluasan 28,000 cm2. Seterusnya, nyatakan warna bagi segi empat tepat berkenaan. So, soalan B ni dia nak cari nilai N. So, kita first kali kita kena cari jujukan bagi segi empat tepat yang pertama dulu. So, kita cari yang luas segi empat tepat yang pertama ni 5,200 dapat 1000 cm dan segi empat seterusnya yang kedua dan yang ketiga. Lepas tu, lepas dah dapat jujukan, kita bolehlah cari sebab kita dah ada nilai A, dah ada Tn dengan kita dah ada D. So rumus yang digunakan adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. So kita masukkan nilai yang kita dah dapat A, D semua tu dalam rumus dan jawapan terakhirnya ialah 46. So warna segi empat tempat yang berkenaan adalah merah. Okey, jadi maksudnya awak boleh kira lah nak tahu warna apa tu. Sebabnya ada 3 warna, awak bahagikan. Lepas tu awak tengok dia warna apakah petak yang berkaitan. Boleh? Okey, saya rasa boleh satu grup lagi. Ada tak? Ada? Tak ada? Hello? Okey.
Kalau tak ada, okey. Kalau tak ada bermakna yang lain orang yang belum siapa-siapa yang grup dia belum present. Jadi saya nak kamu record apa yang kamu contoh kamu akan bacalah soalan nombor 3. Soalan minta bla 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 bla, lepas tu awak tunjukkan jalan kerja, awak terang, then awak share dalam grup. Boleh? Boleh? Sebab okey, kita tengok dulu, saya check dulu okey, saya share screen sekejap. Kita tengok grup mana yang dah settle. Okey. Okey, soalan yang dah settle tadi ialah okey, kita bermula daripada Tadi okey, nampak. Grup pertama belum kan? Nombor 63 belum, betul tak? Slide pertama ni belum kan? Siapa slide pertama? Grup yang pertama. Kelas nombor ganja kelas 4A kan? Betul tak? 4A, 4C kan? Kan 4C kan? 4C kan? Hello? Ganja C. Okey, ni 4C. Yang ini belum. Ingat grup pertama 4C. Tolong catat sikit sebab saya tak ada pen ni. Nabila, tolong tulis sekejap Nabila. Okey, Nabila tulis 4A, 4C 4C grup pertama belum. Okey, ini 4A grup pertama juga belum. Okey. Then grup kedua 4. Grup kedua. Soalan nombor 68 ni, grup kedua kan? Betul? Betul. Sebab slide ni saya dah tambah, jadi dia kejap slide ni saya dah tambah ni tadi. Tu yang jadi nombornya lari. Okey, saya padam dulu. Baru betul ni. Okey, jadi ini okey, ni pun belum. Kemudian soalan ni dah. Okey, nombor 13. Yang ni belum kan tadi? Nombor 74, 75, 76. Slide yang ke-13. Okey, Nabila tulis slide 13 belum? Tak kisahlah kelas mana. Yang saya sebut yang belum je. 13 belum, 14 dah. 15 belum. Okey, 16 dah. Slide 17 belum. Okey, 18 dah. 19. Ini belum. Ini dah 20, nombor 94. 20 dah. Okey, 20. Ini belum. 21, slide 21 belum. Slide 22 belum. 23 belum. 24 dah. 25 belum. Yang ini pun belum. Okey, yang terakhir belum. Okey, banyak lagi slide yang belum. Okey. Sebab tajuk ni tajuk yang penting. Okey. So saya ataupun nanti awak tengok balik, kalau awak rasa kita perlu bincang juga dalam kelas, saya akan buat hari Selasa depan. Kalau tak, cukup dengan kawan kamu share dalam grup. Record dan share dalam grup. Boleh? Boleh, cikgu. Okay, so saya stop kat sini. Jumpa next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Sama.